Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak boleh lama malam ni, kita nak mula terus lah, insya-Allah, seperti mana yang telah kita janjikan. Maka pada malam ni kita nak bincang, bukan kita nak bincang lah, malam ni kita lebih kepada kita nak menyelongkar semula khazanah-khazanah lama. Sebab tu saya meletakkan tajuk pada malam ni ialah Dari Perbendaharaan Lama. Saya meminjam tajuk buku Buya Hamka. Tapi kita bukan nak cerita pasal Buya Hamka malam ni. Kita nak cerita pasal perbendaharaan lama, kitab-kitab lama yang boleh kita pedomankan bersama, insya-Allah. Jadi malam ni kita nak rungkai beberapa buah tulisan-tulisan lama yang saya ada di sini. Seminggu dua ini saya paling banyak terima soalan tajwid muluk, yang paling banyak orang bincang, yang orang tanya. Sampai mula pada satu peringkat saya tak faham kenapa tiba-tiba jadi viral tajwid muluk ni. Lepas tu baru saya faham. Kemudian adalah 4-5 orang asatizah yang telah memberi komentar mereka di sudut hukum dan sebagainya. Ialah kita tak boleh elak benda ni. Memang ada perbezaan. Ada sekelompok yang menolaknya dan ada sekelompok yang meminta agar berlapang dada sebentar, dan ada kelompok yang menerimanya. Saya bukan datang daripada kelompok-kelompok tersebut. Maka malam ni kita bukan bertindak untuk mengiyakan tajwid muluk ataupun untuk membangkang tajwid muluk. Sebaliknya kita nak mengajak untuk kita lihat satu dua helaian yang ada pada tajwid muluk tersebut. Bukan semua, tapi kita nak kaji. Kemudian sebab live malam ni bukan nak fokus pada tajwid muluk sahaja. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan 144 orang yang menonton ini, agar kita sama-sama kita dengar dan kita bincang dan kita bedah bersama dan kita fikir bersama. Ada agenda pendidikan yang saya nak bincang pada malam ini. Dalam ni mungkin ada bakal-bakal guru ataupun orang-orang pemikir dalam ni. Mungkin dalam ni ada artisan dan sebagainya yang boleh dalam malam ni kita bincang bersama. Kita ada agenda pendidikan yang lebih besar yang akan kita bincangkan pada malam ni. Despite of perbincangan tajwid muluk, kita akan bincang juga. Saya akan mulakan wacana ini dengan perbincangan tajwid muluk. Tetapi saya minta izin agar perbincangan ini tidak melarut panjang dan agar tidak mengundang komen-komen yang bukan-bukan. Kita akan kecilkan skop perbincangan tajwid muluk ini tak berapa panjang, dan saya akan go on kitab-kitab lain yang ada dalam koleksi, yang saya fikir ada agenda pendidikan yang penting untuk kita wacanakan bersama pada malam ini. Jadi kita nak mula. Di sini saya bawakan, saya tunjukkan kat tuan-tuan koleksi yang saya simpan. Okey. Kalau boleh saya angkat. Tapi saya dah pernah tunjuk dah dekat live tu. Ini yang saya punya. Kitab-kitab Jawi lah. Tapi saya beli baru ni, semua beli kat Hasani yang ni baru-baru lagi. Saya tak berhasrat nak cerita yang ni. Tak ada satu kajian yang cerita detail siapa yang betul-betul pengarang dan sebagainya. Walaupun ada dekat saya naskah asli, tapi saya juga tak faham. Sebab disebutkan banyak nama dalam tu. Jadi saya fikir orang bahasa, orang sejarah mungkin mula boleh kaji. Sebab tajwid muluk ni dia ada saduran unsur-unsur lama, iaitu Hindu Buddha. Kemudian ada asimilasi dengan unsur-unsur seperti mana unsur Cina, iaitu Feng Shui, dan juga ada unsur-unsur Islam. Yang kita nak wacanakan pada malam ni adalah semua ni. Okey. Semua ini. Ini koleksi arwah Tok Wan saya. Okey. Kita baca tajuk dulu sikit. Sebab tu saya nak pilih tajwid muluk tu ya. Okey. Ini Zadul Muta'allim, iaitu dipersetujui menggunakan kitab ini bagi darjah 4, 5 dan 6 di dalam sekolah-sekolah umum negeri Perak tahun 1958. Okey, tak apa, saya yang kita nak pergi yang fokus lebih. Kemudian ini apa ni? Qitrul Ghaisah fi Ilmi Sufiyah. Ini kitab sufi. Okey, tak apa, saya nak pergi laju je ni. Kemudian Anak Kunci Syurga ni terkenal dulu, Tok Wan kita selalu ada di rumah. Ini kitab Marhaban. Kita dulu Marhaban. Siapa yang ada kitab ni di rumah, kira Tok Wan dan wajib turun Marhaban lah. Marhaban dan Qasidah. Siapa biasa Marhaban ni, umur-umur bayar-bayar kita ni? Marhaban yang original lah, bukan Marhaban yang telah digubah lagu moden sekarang. Marhaban original kan.
Asyraqal badrun alaina marhaban marhaban ya marhaban. Itu yang lama punya, originalnya. Dia akan naik sikit. Anta syamsun anta badrun. Itu yang tinggi sekali. Marra'a wajhaka yas'an marhaban ya karim al walidaini. Jadi itu yang original lah. Okey, tadi tu. Okey, marhaban. Dan ni yang kata kitab sifat 20 ni. Kitab sifat 20. Ini kitab sifat 20. Okey, tengok dalam dia. Saja dalam ni kalau ada guru-guru ustaz yang tengok, saya malu lah. Ustaz dah biasa tapi kita nak tunjuk kat anak-anak muda dalam ni. Ini dalam-dalaman dia beginilah. Okey, yang kita sifat kitab sifat 20 ni. Begini. Tengok dalaman dia. Okey. Nanti kita akan bincang. Tengok dalaman dia dengan grafik dia. Okey. Nampak kan? Ini sifat 20. Okey. Tapi kita tak berniat nak bedah semua malam ni. Okey, lepas tu ada ni apa? Ini saya pun tak tahu, dia tulis khot tebal sangat ni, saya tak apa nak faham sangat. Oh, ni Kashful Asrar. Okey. Kitab Kashful Asrar. Kat sini dia tulis, menarik tu, ada terkoyak dan arah Tuan saya punya. Kalau tuan-tuan boleh baca bawah ni dia tulis apa? La yajuz li ahadin. Nampak saya tak nampak kan bila Ustaz nak kamera. Taban hadzal kitab bi ghairi idzin muallafatu. Tak boleh, tak dibenarkan cetak semula kitab ini tanpa izin penulisnya. Dia kat sini. Okey, tahun bila ni? 1390 Hijrah. Dia berkata tahun Hijrah lagi. Okey, kemudian di sini ada Usul Tauhid. Ini Usul Tauhid. Ini kita lama lah. Okey. Baik. Perkahwinan dalam Islam. Yang ni kalau pergi usul kahwin dulu yang ni yang orang pakai. Law ni dia tak ceritain tu lah. Dia cerita benda lain banyak. Perkahwinan dalam Islam 1952. Tapi seronok sebab dalam ni dia cerita detail lah tentang tabiat lelaki, tabiat wanita. Dan bagi saya benda ni lah yang sangat penting, yang setiap suami kena ada sekarang, ilmu-ilmu ni tuan-tuan. Para suami kena tahu ilmu-ilmu ini. Tentang kiraan haid perempuan kena tahu. Okay. Selalu sekarang ni bila orang buat fiqh wanita, orang buat kelas tu tertutup untuk orang perempuan. Patut fiqh wanita kena buat satu lagi tertutup untuk orang lelaki, sebab orang lelaki kena tahu apa yang dikira, bila mana dikira darah haid, bila mana dikira darah istihadah, bila mana dikira darah nifas, darah fasad itu darah yang bagaimana. Kena tahu kiraan bila yang sampai habis selepas melahirkan anak, darah nifas sampai berapa bulan, sampai berapa hari. Lepas daripada itu dikira darah apa, darah fasad tu masa bila, darah istihadah tu masa bila. Saya rasa orang lelaki sekarang, anak muda kena tahu yang tu. Instead of kita banyak duk cari benda lain, basic macam tu kita kena tahu. Okay, dan yang terakhir inilah di depan ini dia tulis kat sini Asma Kitab Al-Jawi, nama-nama kitab Jawi. Okay, lepas tu dia bagi list lah kat sini. Tangan ni lah. Ni list semua tu. Lepas tu okey, masuklah bab Tajul Muluk. Okey, yang kita akan bincangkan. Okey, tapi tak lama saja. Okey, kita nak buka malam ni insya-Allah. Saya tak pasti yang helaian depan ni Asma Kitab Al-Jawi ni dia memang duduk sekali dengan Tajul Muluk ataupun arwah Tok Wasiat stapler saja saya tak pasti. Tapi di depan ni dia bagi senarai nama kitab-kitab Jawi. Okey. Kitab Alfun Mas'alah min Su'al Abdullah bin Salam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau As-Su'al wal Jawab. Banyaklah nama-nama kitab yang telah ditulis. Okey, baik. Lepas tu kita start dengan Tajul Muluk. Saya takut koyak, kena hati-hati.
kitab ni kita tak mau pergi detail sampai dalam-dalam tau, sebab kita bukan berhasrat demikian. Dan seperti mana yang saya telah clarifikan sebelumnya bagi yang baru masuk, telah ada ulasan tentang kitab ini daripada beberapa orang tokoh sebelumnya di YouTube banyak. Ada kelompok yang menyokongnya, ada kelompok yang menentangnya, ada kelompok yang KIV. Kita datang pada malam ini adalah untuk membincangkan isinya, bukan keseluruhan tetapi di sudut konteks akademiknya. Soal hukum kita serahkan kepada mereka yang arif dan pakar. Okey. Jadi sekadar saya bukan datang nak menyokong dan bukan datang nak membangkang, tapi untuk nak bincang konten dia. Tetapi kalau jelas bertentangan dengan agama, ialah kita kena sebut jelas bertentangan dengan agama. Dan kalau ada ruang-ruang di dalam kitab ini yang memang selari dengan agama, maka kita kena katakan selari. Okey, itu prinsip kita. Baik. Jadi dia bermula kitab ni, muka surat depan dia sekali ni dia mula dengan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dia mula macam kitab Melayu lama dulu yang lain. Okey, segala puji-pujian tertentu bagi Allah Taala yang memilik sekalian alam. Dan selawat dan salam ke atas Rasulullah semua itulah. Okay, dia contoh macam tu. Okay, dia punya pendahuluan dia selawat dan salam ke atas Nabi apa semua ni. Okay, jadi itu yang menjadikan setengah orang mengatakan kitab ini adalah kitab agama, sebab dia memulakan dengan puji-pujian. Okay, apa nama ni, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita buka kita dengar syarah guru-guru pondok ataupun baba-baba di Fatani, di peringkat awal di syarah tu saja, Alhamdulillah saja dia dah pecah dah. Okay? Pujian itu hamd itu pujian-pujian itu dipecah kepada berapa? Okay? Hamdun al-ibad ila ibad, puji-pujian hamba kepada hamba. Hamdun ibad ila rabbil ibad, pujian hamba kepada Tuhan. Habdul khaliq ila ibad, pujian Tuhan kepada hamba. Dia pecahan itu banyak lagi. Hanya nak bahas perkataan alhamdulillah saja. Okey. Sangat panjang walaupun perkataan alhamdulillah saja. Saya ambil kat sini. Baba punya. Ni saya follow Baba dia urai lah. Oh ni. Ni lagi kemas lah. Okey. Hamdun qadim. Dia urai lah. Okey. Hamdun hadis lil hadis, hamdun hadis lil qadim. Banyaklah. Terlalu pandai, terlalu hebatlah guru-guru pondok kan. Baba hebatlah. Okey, tak apa. Kita tak mau pergi tu detail. Okey. Mana saya nak pergi kepada bab satu. Al-babul awal. Okey. Fi ma'rifati tarikh asy-syahr wa fihi fusul. Tajul muluk ini, tajul muluk, taj adalah mahkota. Al-mulk kerajaan ataupun raja. Itulah kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab bunyi dia kena jadi macam tajul mulki. Tajul mulki, dia isim yang awal itu dia nakirah dan isim yang kedua itu adalah isim nakirah, isim ma'rifah. Jadi dia membentuk idafah. Al-idafah ni isim yang awal itu hukumnya kena marfu' bi dhammah, dan dia punya isim yang kedua itu kena wajib kena ma'rifah, dan dia kena majrur bi kasrah. Jadi dia jadi tajul mulki kalau ikut bunyi dia betul-betul ya lah. Kalau ikut bunyi Arab dia betul-betul, kalau nak dibunyikan tajul mulki. Macam kita baca kita sebut qiyamul laili kan, mendirikan malam. Okey, macam tu dia idafah. Kaedahnya begitu. Tetapi bagaimana boleh lahir perkataan tajul muluk? Mungkin itu adalah asimilasi dengan bahasa Melayu lah. Sebab kalau kita tengok ejaan di depan dia pun dia bukan mim lam waw ka. Dia al-mulk, al-mulk. Jadi tajul mulki. Okay, dia bukan mim lam waw ka kan? Dia mim lam ka. Jadi mahkota, kalau terjemah muluk mungkin mahkota para raja lah. Okay. Tapi kalau kita terjemahkan tajul mulki, dia adalah mahkota atau kebesaran kerajaan begitu. Okay. Daripada pemahaman nama inilah yang menyebabkan orang mengatakan ini adalah kitab rahsia para raja-raja Melayu. Okay. Tetapi dalam kajian saya lupa nama orang putih ni seorang, dia menyatakan kitab ini dia berkembang biak daripada Kesultanan Aceh lama.
sebelumnya lagi telah pun ditulis di zaman Hindu-Buddha, kemudian dia berkembang dan dibawa-bawa bila datang Islam. Sebenarnya kita ni telah wujud zaman Hindu-Buddha lagi, sebab dia ada persamaan beberapa unsur macam api, air, tanah apa semua tu ni dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Kemudian dia masuk dengan kepercayaan Buddha, iaitu Feng Shui. Kemudian bila datang Islam, dia berasimilasi dengan Islam, maka lahirlah Tajul Muluk. Okey, jadi dia bukan sebuah rujukan agama, tetapi dia sebuah, macam saya nak kata, nak dikatakan rujukan tu boleh lah, tapi nak dikatakan sebagai rujukan besar agama itu bukanlah. Okey, baik, tengok. Okey, bab awal dah tadi. Okey, bermula bab yang pertama pada menyatakan mengenal tarikh bulan Arab dan di dalamnya beberapa fasal. Ada satu orang. Okey, ni cara baca kitab lama. Okey. Kata Syekh Yahya ibn Muhammad Al-Khitabi Al-Maliki di dalam Wasilatul Tulabi, ketahui olehmu bahawasanya tarikh bulan Arab permulaannya daripada tahun yang berpindah Nabi SAW daripada negeri Mekah kepada negeri Madinah, dan olehnya dan awalnya dengan hisab itu hari Khamis dan dengan ru'yah itu hari Jumaat. Bermula bulan Arab itu 12 bulan, pertama Muharram, kedua Safar, sampai habislah. Okay. Maknanya di peringkat awal ini dia cerita, dia bermulakan dengan ketahui tentang tarikh, tentang bulan-bulan Islam. Kemudian dia cerita di sudut ru'yah, pemerhatian, pandangan, ataupun ialah ru'yah adalah hijrah itu berlaku hari Khamis, tetapi di sudut kiraan hisab, ru'yah hisab hijrah itu berlaku hari apa? Sebut tadi Jumaat. Tak apa. Kemudian dia mula masuk lagi dalam. Dia mula meletakkan label. Muharram ialah apa kat sini? Genap. Safar ganjil, Rabiul Awal genap, Rabiul Akhir ganjil. Kemudian dia letakkan abjad tertentu ataupun huruf-huruf tertentu pada setiap bulan itu. Okey, maka wacana ini berlangsung daripada dia bawa nama bulan, letak kepada satu bulan ni genap, satu bulan ni ganjil, satu bulan ni genap, satu bulan ni ganjil. Okey, dia sambung lagi. Okey, saya tak pergi terlalu detail lah tuan-tuan, panjang sangat ni. Okey. Kemudian setiap bulan itu ada huruf-huruf dia. Okey, saya kena angkat pelan-pelan sebab terkoyak khazanah lama. Macam mana? Macam ni. Nampak tak? Okay. Bulan Muharram yang mewakili dia huruf alif, huruf jim bulan Safar, huruf dal Jami'ul Awal, huruf waw Jami'ul Akhir, huruf za Jami'ul Awal, ba Jami'ul Akhir, jim Malik Rajab, ha Sya'ban, waw Ramadan, alif Syawal, ba Dzulqa'dah, dal Zulhijjah dapat balik. Okey. Lepas tu bila dah setiap bulan itu diwakili, okey, kemudian dia pergi lagi kepada tahun, kalender, hari Ahad. Dia masuk pada hari Ahad Syamsu, kemudian hari Ahad satu matahari, hari Isnin satu qamar, lepas tu Marikh, lepas tu Mushtari, lepas tu Zuhrah, lepas tu Zuhal, semua dalam ni. Saya tak mau detail. Okay, mungkin ini berkaitan dengan falak, mungkin ini berkaitan dengan sains. So far is okay. Okay. Kemudian yang dia start main, dia permulaan dia datang kepada pertikaian orang ini. Saya fikir dia bermula pada muka surat 21. Saya fikirlah, mungkin saya salah, tapi saya fikir begitulah. Dia mula mengundang kritikan orang pada muka surat 21, masuk pada fasal pada menyatakan hari awal tahun, yakni sehari bulan Muharram. Dia masuk pasal itu. Okey, muka surat 21. Kata Syekh Muhammad Al-Marzuqi di dalam syarah apa ni? Natijatul miqat, maka apabila masuk awal tahun itu hari Ahad, maka tolaknya itu bintang Syams adalah tahun itu menunjuk atas wujud zalim pada segala raja-raja dan orang besar-besar dan sedikit hujannya.
Dia start yang tu yang jadi mengundang orang punya komen. Bila dia kata 1 Muharram itu kalau jatuh pada hari Ahad tahun tersebut, raja-raja pemerintah akan jadi zalim. Lepas tu pula hujan akan turun dengan sedikit. Adapun jika adalah Muharram itu hari Isnin, maka tala'nya bintang apa ni? Bintang apa ni? Bulan. Tala'nya bintang qamar, maka tahun itu menunjuk atas wujud baik segala raja-raja dan hulu balang, dan adalah hujan itu banyak. Adapun jika adalah awal tahun itu hari Selasa, maka tala'nya bintang marikh, maka adalah tahun itu menunjuk atas mata segala orang yang besar-besar, dan banyak orang bertumpah darah, dan sangat mahal dagangannya, dan mahal makanan, dan sedikit hujan. Dia masuk bab tu. Okey. Di situlah dia mengundang kritikan orang. Okey. Islam, di dalam Islam memang kita jelas kita menolak apa saja bentuk ramalan. Okey. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ataka hinan aw arrafan fasadaqahu, siapa yang mendatangi bomo ataupun arifan, penilik bintang ini, kemudian fasaddaqa ma yaqul, dan membenarkan apa yang dia kata itu, kan, faqad kafara bima unzila Muhammad, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang lebih kurang macam tu, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi penilik bintang ini ataupun penilik nasib ini, fasa'alahu an syai'in, dan bertanyakan tentang sesuatu. Tapi dalam hadis yang riwayat Muslim tak ada perkataan fasadaqahu, membenarkan, tak ada. Hanya sekadar fasa'alahu, hanya ditanya saja. Okey, lam tuqbal, tidak diterima ibadatnya selama 40 malam. Okey. Tetapi Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan 40 hari itu bukanlah tak diterima tu bermaksud. Contoh ada semayang 40 hari itu, maka ibarat dia tak semayang, bukan. Cuma pahala semayang tu tak diterima, tetapi kefarduan semayang dia itu terlepas. Maksudnya dia kena semayang selama 40 hari itu, semayang macam biasa, cuma pahala-pahala itu tak diangkat selama 40 hari. Tetapi nanti di akhirat dia tidak akan disoal, dia tidak akan dikatakan dia tak semayang 40 hari itu. Maksudnya kefarduan itu selesai, means dia buat, cuma pahala itu tak diangkat. Itu dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut macam tu. Okay, maksudnya tak diterima amalan itu bukan bermaksud dia dikira tak buat, dia kena buat, tetapi tak diangkat pahala tersebut. Itu dalam syarah Sahih Muslim. Okey, baik. Jadi di sini kita kena berhati-hatilah. Okey, di sudut itu. Baik. Tapi kita kena jelas kat sini, dalam skop kita nak mengkritik ini, kita kena faham dia punya rumah dia. Okey. Dia sebab tu macam ni. Sebab tu malam ni saya pilih untuk kita bukan sahaja kita tengok Tajul Muluk, tetapi kita kena tengok yang lain sama. Kita akan pergi sekejap lagi yang ni semua. Kenapa? Kerana dia ada interconnection, dia ada pertalian, dia ada hubungan. Saya susah nak jelaskan sekarang. Sekejap lagi bila kita dah masuk kitab lain, baru tuan-tuan akan nampak apa hubung jalin dia. Kenapa keperluan untuk malam ni kita buka yang ni sikit dan kita kena tengok yang lain juga? Sebab pendidikan zaman dulu telah membentuk nenek moyang kita menjadi orang yang hebat dan menjadi orang yang bermoral dan beradab tinggi. Apa rahsianya? Okey. Dan perkara itu yang membawakan kepada perbincangan kita ini, yang kita kena pandai letak rumah. Okey. Dalam kita nak meneliti Tajul Muluk ini, okey, di dalam bab apa? Adakah dia itu hadis palsu? Di dalamnya tak disebutkan sabda Nabi. Okay. Adakah dia itu petua? Jika petua tidak masalah, sebab kita ada banyak jumpa petua. Petua untuk nak elak perut boroi, petua untuk nak senang beranak dan sebagainya. Tetapi bila dalam ni dia ada petua, maaf sebut, nanti kita akan baca banyak petua yang dahsyat juga lah. Dan dia tidak menyebutkan itu daripada kalam Nabi dan sebagainya, dia tak sebut. Hanya sekadar petua. Jadi kalau dia sekadar petua untuk kita hukum dia, saya kira tak adil untuk dia. Tak adil untuk dia. Sebab
Kenapa petua yang lain kita boleh baca dan amalkan? Kenapa petua-petua yang datang daripada barat dan sebagainya kita boleh baca dan amalkan? Kenapa bila petua datang daripada warisan ini kita mengatakan kita merendahkan? Satu, okay? Dan kalau kita nak katakan palsu, dia tidak menyebut langsung ini daripada kalam Nabi. Dia hanya mengatakan ini adalah petua. Satu. Tetapi yang kedua, bila masuk bab tilikan ataupun bab ramalan ini, yes, kita okey, memang salah. Kita tak ada ruang untuk kita nak kata betul. Kalau saya lah, macam mana kita nak kata betul juga kalau dah memang tak boleh nak kata macam tu. Okay? Jadi lagu mana ni, sokong ke tak sokong? Tak usah cerita sokong tak sokong. Masyarakat kita hari ni, dia nak jawapan hitam putih. Nah, saya tak mau penerangan panjang-panjang. Saya nak tahu awak sokong saja mulut ke awak tak sokong. Aku sekolah lah. Tak boleh. Dia tak boleh bincang macam tu. Macam itu kes Taliban. Habis live saya baca balik komen, ada 4-5 orang marah. Apa itu cerita banyak-banyak? Saya tak mau tahu banyak. Saya nak tahu Taliban ni betul ke salah. Lagu tu jangan sembang dengan saya lah, sembang dengan orang lain. Bukan cara dia begitu, tuan-tuan. Kita tak boleh mendidik budaya adat kita. Semuanya nak segera. Sehari ni kita dah didik budaya masyarakat kita. Semua nak bermudah-mudahan, semua nak segera. Semua tak perlu nak huraian, tak perlu nak perbincangan. Hanya duduk, tahu hitam dan putih. Itu yang masalah sekarang. Itu yang masyarakat jadi seperti mana yang kita ada sekarang. Kita melatih diri kita jadi macam tu. Sekarang ni telah berapa banyak kemudahan yang kita ada sekarang ni. Kita nak bangkit tukar channel TV pun tak payah dah sekarang, pakai remote je. Nanti sampai satu tahap nanti tak payah pakai remote dah, pakai isyarat mata je, channel akan bertukar sekali. Sampai tahap tu, tuan-tuan, tak tahulah. Okay? Jadi saya fikir dalam ni okey. Selalu masa tengah live okey. Bila dah habis live baru main komen-komen baru tu buat sesat. Saya tak senang. Okay? Mungkin orang tu dia tak biasa dengan saya, dia tak faham style saya. Tak apa. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan clear lah. Okay, bila masuk muka surat 21 ni, dia di situ ada sedikit orang kata apa, ialah pertikaian dan kritikan. Dan kita pun tak nafikan bila kita baca habis memang agak masalah lah. Bila dia mengatakan kalau berlaku jatuh pada hari ini sekian-sekian, maka akan jadi sekian-sekian. Nanti dia akan main pula bab ramalan yang kalau perempuan itu berbibir tebal, dia akan macam ni. Kalau perempuan itu dia berbulu roma tebal, dia adalah seorang yang kuat nafsu. Laki itu kulit macam ni, dia akan jadi macam tu. Ada juga dalam ni. Okay? Nanti dia akan main juga bab ghalib wa maghlub. Ya, menang dan kalah. Macam mana kita nak, kalau kita nak berhadapan dengan musuh kita, kita ada kena kira-kira tu. Dia ada kira-kiraan dia. Okey, kalau kita macam ni, kita pergi hari ni kita akan menang. Kalau kita pergi hari ni kita akan kalah. Okey, bila kita akan ada ejaan dia, huruf dia. Okey, nama apa? Nama kita, saya Nazri, saya nak lawan dengan Man. Okey, eja Nazri. Okey, dia ada kiraan dia, saya pun tak pernah faham sangat. Betul Man kira nama dia. Lepas tu, okey, kalau macam ni tak boleh makan cekok, maka tak lawan. Macam tu. Memang ada dalam ni. Okey, tak apa, kita nak teruskan lagi. Banyak ni panjang. Lepas tu perbincangan yang agak banyak diulang-ulang di dalam ni ialah perbincangan tentang luhul hayat wa luhul mamat. Tentang kalender ataupun table jadual luhul hayat dengan luhul mamat. Allah, koyak dah. Aduh. Allahu akbar. Kita nak jam balik. Ni kalender ni. Macam mana kamera. Nampak dekat bawah tu. Tu. Nampak? Tu dia ada kiraan dia. Syahadan terdapat tiada bagi orang yang berkehendak kenal fikir pekerjaan yang muskil atas kaedah luhul hayat dan luhul mamat itu dengan hisab yang sahih. Dengan hisab yang sahih jua dan diketahui hari bulan pun dengan sahih jua, maka apabila jatuh pekerjaan yang dikehendak kenal di dalam luhul hayat, maka kerjakan olehmu serta engkau tawakal kepada Allah Ta'ala. Dia kata di dalam luhul hayat dengan luhul mamat ni ada nama-nama khusus. Okey, saya tak cerita detail nanti takut orang buat dan saya pun tak faham sangat. Okey, cuma benda tu memang wujud. Okey, dan dia kata bila mai apa-apa pekerjaan yang besar nak kena buat, nak pi bincang dengan musuh ke, nak pi masuk meminang ke, nak pi buat keputusan besar untuk negara ke, nak pi buat masuk ke dalam hutan ke,
Maka tengok dalam luhul hayat dengan luhul mamat ni jatuh pada hari apa ada sekian. Kalaulah hari itu jatuh pada luhul hayat, maka kata dia, maka apabila jatuh pekerjaan yang dikehendak kena di dalam luhul hayat, maka kerjakan olehmu serta engkau tawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau jatuh hari itu, kiraan itu kena pada luhul hayat, maka boleh buat. Dan jika jatuh di dalam luhul mamat, maka sabar, maka Allah Ta'ala serta orang yang sabar. Dia kata kalau kata kira-kira tu jatuh pada luhul mamat, mamat ni mati maksudnya, hayat ni hidup. Kalau kira-kira tu jatuh pada mamat, mati. Saya tak faham kiraan dia macam mana. Kat sini ada luhul hayat 1, 2, 3, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28. Adalah orang yang pandai-pandai lah, tapi tak payah tahu lah benda ni. Okay. Cuma saya nak beritahu, kalau jatuh pada luhul hayat, jalan, proceed. Kalau jatuh pada luhul mamat, sabar, dia kata, tawakal kepada Allah dan Allah mengasihi orang yang sabar. Dia lapik ke tu. Mungkin dia ada unsur, dia nampak keagamaan sikit di situ. Mungkin luhul hayat dan luhul mamat ni datang daripada feng shui mungkin, ataupun mungkin kepercayaan lama di dalam Veda ataupun di dalam Hindu Buddha. Kemudian bila datang Islam, dia mengasimilasikan petua tersebut, tapi dia masukkan dengan ada dalil pula. Innallaha ma'as sabirin. Nampak kemah lah, nampak islamik lah. Tapi malangnya Islam dia tidak begitu. Kalau awak ambil mangkuk, awak beli di Mekah, dan mangkuk itu diperbuat daripada air zam-zam, tapi awak letak hidangan babi di dalam itu, dia masih babi. Dia tidak akan menjadi halal. Itu masalah dia. Okay? Tapi tidak, saya taklah mengatakan ini babi. Masalah juga kena habak terang juga, sebab orang tak faham. Saya nak beritahu cantik dan meletakkan dalil itu ada, dan dalil itu benar, memang wujud. Okay? Memang dalil Quran. Okay? Allah berserta orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Namun bila meletakkan kalau jatuh begini, jadi begini, itu yang problem. Di dalam ramalan, dalam hukum Islam, ramalan itu terbahagi-bahagi. Ada ramalan yang bersifat ilmiah, yang tak diharamkan oleh Islam, tetapi sekadar penunjuk cara dibenarkan. Contoh ramalan yang macam bersifat kaji cuaca dan sebagainya. Okey, kemudian ramalan yang mengatakan ramalan yang bersifat sebab dan akibat pun dibenarkan. Macam awak, kalau awak teruskan awak makan manis macam ni, nanti tu awak akan kecil manis. Kita tak boleh kata buat ramalan apa, mana boleh ramal, berdosa, tahu tak? Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Tak payah keluar dalil. Kalau begitu ramalan sifatnya dibenarkan dalam Islam. Okey, dibenarkan dalam Islam. Tetapi untuk kita i'tikad tak boleh. Tapi sekadar untuk ramalan yang bersifat sebab dan akibat, okey. Hang ni nampak makan manis banyak sangat ni, nanti tu hang akan kecil manis. Cakap macam tu, itu boleh. Ataupun ramalan yang bersifat untuk preparation, macam orang dulu-dulu naik kapal pergi haji, orang tengok angin, pergerakan angin monsun dan sebagainya, boleh. Asalkan tidak menjadikan iktikad terus. Tapi saya yakin orang tak jadikan dia iktikad terus. Bila kata kaji arah angin, kaji cuaca tu, dia kembali kepada falak pula. Macam tu pula. Tapi dalam bab ini, tuan-tuan nak kena bezakan balik. Dalam bab yang tadi tu, dia bukan falak lah. Dia dah main. Kalaulah hari Isnin itu jatuh pada 1 Muharram itu jatuh Isnin, maka raja tahun itu akan jadi baik. Kalaulah hari 1 Muharram itu jatuh pada hari Ahad, maka raja tahun itu akan jadi zalim. Dia dah main satu kepercayaan lah. Faham tak tuan? Dia bukan cerita angin bergerak ke situ, nanti petang akan hujan. Dia bukan cerita yang sebab dan akibat dah. Dia dah cerita benda yang dia tak masuk dah. Kalau hari Isnin, raja akan jadi baik. Kalau hari Ahad, raja akan jadi jahat. Di dalam Quran surah An-Naml ayat 65 kata Allah, wahai Muhammad, qul, katakan Muhammad, la man fis samawati wal ard, tidak ada sesiapa pun di muka bumi ini yang mengetahui ilmu ghaib illallah, melainkan Allah saja. Kalau saya silap, tuan tengok surah An-Naml ayat 65. Okey, tak ada siapa pun yang boleh tahu. Ramalan orang mukmin, ada hadis ittaqu firasatal mukmin. Bab ini kita kena kembali kepada perbincangan mustalah.
Perbincangan istilah, iaitu adakah sama ramalan dan firasat? Sebab tu saya ambil manhaj ataupun kaedah babak yang sepanjang. Apa pun balik kepada perbincangan istilah, balik kepada definisi. Adakah sama yang dikatakan firasat dan juga ramalan? Satu. Yang kedua, orang akan mengatakan, tapi ada hadis, Ustaz, yang Nabi sebut la tuftahan al-Qastantaniyah, Konstantinopel itu akan dibebaskan, kan? Wala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jais zalikal jais, sebaik-baik pemimpin-pemimpinnya dan sebaik-baik tentera-tentera itu. Bang, itu Nabi, bang. Ya. Dan Nabi juga Allah telah cucikan jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap melainkan Allah wahyukan kepada Nabi. Jelas di situ, kita tak boleh compare kita dengan Nabi. Okey? Baik. Dan yang keduanya di sudut dalil, kiamat. Orang bertanya tentang kiamat, orang mengkaji tentang kiamat. Kalau Jumaat jatuh 3 kali Ramadan, Khamis ni akan jadi meletup kot ni, kiamat akan jadi kot tu, lagi kiamat akan tahun 2022, kiamat tahun 2023. Kata Allah dalam Quran, bila mana orang kafir tanya kepada Rasulullah, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, wahai Muhammad, bila kiamat tu kalau betul hang ni orang yang benar? Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakan itu semua ilmu Allah dan aku hanyalah memberi peringatan. Cukup. Jadi kita yang berkongsi bab kiamat, innama ana nadhirun mubin, hanya sekadar memberi peringatan. Kita tidak datang memberikan tarikh, kita datang memberikan peringatan semata-mata. Jika ada wacana-wacana yang membincangkan tentang bila meletak tarikh dan sebagainya, tinggalkan. Kalau tidak, kita akan dibuai dengan benda tersebut. Firasat orang mukmin ni daripada Allah lah. Tetapi dia jelas dengan beberapa riwayat yang lain tentang bagaimana khutuwat syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Dan juga kita baca dalam surah Perang Badar dalam Sahih Muslim, bagaimana iblis membisikkan ke dalam hati para prajurit Badar tentang bisikan-bisikan tentang ramalan, tentang ketakutan masa depan, iaitu mereka akan kalah, mereka ini tak suci, dosa banyak, ada yang tak mandi junub. Sampai Allah turunkan ayat Quran, menyebutkan dalam Quran wa yunazzilu alaikum minas sama', Allah turunkan untuk kamu daripada langit itu ma'an, hujan, liyutahhirukum bih, yang akan menyucikan kamu. Kemudian satu ayat seterusnya itu bahasa Arab saya tak ingat, yang mengatakan mensucikan kamu dan menghapuskan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Maksudnya ruang untuk syaitan masuk di dalam dimensi ini pun ada. Dalam surah Jin menceritakan memang para jin boleh pergi rahsia langit. Kemudian bila dengan rahmatnya Rasulullah SAW ada, maka Jibril tak mampu pergi dah. Mereka kena panahan petir dan kilat. Memang berlaku, disebut dalam Quran. Dan kalau kita membuka di dalam tafsir surah Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Okey, ayat tu Al-Baqarah 102. Memang kalau kita buka dalam tafsir Jalalain, disebutkan memang iblis, para jin dan iblis ni depa mencuri kitab Nabi Sulaiman dan mereka masukkan edit seruan-seruan jin. Maksud mereka tidak memadam semua, tetapi mereka edit masuk. Jadi of course di dalam itu akan ada kalimah-kalimah Allah, akan ada nama-nama hebat, akan ada selitan-selitan Quran, tetapi mereka akan selit yang mereka punya. Ini dalam tafsir Jalalain saya sebutkan sumber saya. Dalam tafsir surah Baqarah ayat 102. Bermaksud iblis, kalau dalam Nurul Ihsan tak silap saya disebut setiap 2 baris iblis akan edit. Dalam Jalalain kata iblis edit ilmu-ilmu Nabi Sulaiman itu dan mengatakan itu sihir. Jadi bila dikata edit masuk, bermaksud dia ada campuran di antara agama, kitab yang benar dan juga yang mantra-mantra iblis ini. Maka kalau hari ini kita menjumpai beberapa tangkal yang bersifat, ada ayat Quran campur sikit, ada sikit mentera sikit, ada ayat Quran sikit, ada he sikit, tapi dia campur. Itu yang masalah tu. Okey. Kalau 100% ayat Quran tanpa ditukar, itu ada perbincangan lain juga. Ada perbincangan lain pula. Okay, tapi ada campur aduk ataupun orang mengatakan, okey, hang baca ayat ni tapi hang baca sekali. Tolak. Hang kena baca ayat ni tapi hang kena baca sekali. Saya dulu biasa orang bagi petua macam tu kan. Jangan. Quran sempurna.
Alif Lam Mim. Allah mulakan muqaddimah itu. Zalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab yang tidak ada keraguan padanya. Inilah pada kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk pula bab kalam Allah. Okay, barang siapa hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang besar-besar, hendaklah dahulunya itu melihat pada kalam Allah. Jika baik, nescaya dikerjakannya, dan jika jahat maka disabarkan. Disempurnakan sekalian pekerjaan dengan berkat kalam Allah. Adapun syarat syarat dengan mengambil air sembahyang dahulu, maka diambil mushaf dan dia masuk bab ni pula. Dia masuk bab kalam pada bab melihat pada kalam Allah, iaitu Quran lah. Dia kata nak buat barang-barang pekerjaan ini hendaklah dilihat pada Quran dulu. Dan dia bagi juga adab. Antara adabnya adalah mengambil air sembahyang dahulu, maka diambil mushaf. Okey. Dan adab serta dia mainlah. Okey. Maka baguslah tuan, bagus. Cuma bila dia masuk bab pelaksanaan, di sini perbincangan lagi. Iaitu bila dia kata macam ni. Dia kata macam ni. Saya baca mana? Bila pegang Quran itu, okey, dan dibacakan niat serta ikhlas hatinya, okey, setelah itu maka membaca surah setelah itu maka membaca surah sekali dengan qul huwallahu ahad 3 kali, dan membaca dia bagi doa apa ni? Allahumma inni tawakkaltu alaika fa'arani ma huwa maktubani fi sirka al-maknun fi ghaibika al-makhzun. Allahumma antal haq anzil 'alal haq bihaqqi Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Cantik doa ni. Okey. Dia kata bila ada apa-apa pekerjaan yang nak buat, ada apa-apa pilihan yang buntu, ambil Quran, ambil ayat semayang, dia kata. Kemudian baca Alham, baca Qulullah 3 kali, niat nak tahu apa-apa ni, kemudian baca doa yang dia bagi tadi. Dan doa tu kalau ikut maksud apa? Allahumma inni tawakkaltu alaik. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Kemas. Okey? Fa'arani ma huwa maktubani fi sirkal maknun fi ghaibikal makhzun. Allahumma antal haq. Tunjukkan kepada aku rahsia-rahsiamu yang termaktub dan tertutup, yang gaib padaku. Okey, ya Allah, engkaulah benar. Okey, engkau kebenaran, pemilik kebenaran. Allahumma antal haq anzil 'alal haq. Okey, bihaqqi Muhammad, turunkanlah kebenaran dengan kebenaran Rasulullah SAW. Kemas. Okey, maka tuan, kemas tak? Kemas. Baik. Maka membaca selawat 10 kali. Kemas tak? Kemas. Maka dicitanya barang yang kehendak, maka tak kala sudah dicitanya, maka dibukakan mushaf, maka dibilang 7 daripada, maka apabila datang kepada 7 warak, maka dibilang pula 7 setar yang kanan, maka jika bertemu dengan huruf alif, nescaya adalah pada itu terlalu baik lagi sempurna pekerjaan itu. Dia kata kemaslah. Tetapi bila dah habis baca niat selawat niat, kemudian bukalah Quran. Bila buka tu, buka surat berapa yang kita jumpa, tak apa, tambah lagi 7. Lepas tu kira daripada depan tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dah habaq tu, saya tak mengulang lah. Kalau huruf yang kita jumpa tu huruf alif, maka katanya nescaya adalah pada itu terlalu baik lagi sempurna pekerjaan itu. Di sini yang dia main perbincangan ni. Nampak ada tuan? Permulaan okey tak? Okey. Tetapi bila main sambungan, okey. Di sini ada tuan-tuan faham maksud saya? Okey. Fihi qal. Di sana ada perbincangan. Di sini ada perbincangan. Okey. Dan jika bertemu dengan huruf ba, nescaya adalah empunya itu barang pekerjaan kebajikan, maka barang yang diperoleh dengan kurnia Allah. Jika bertemu dengan ta, maka hendaklah ia taubat daripada barang yang salah kepada Allah. Kemaslah tuan-tuan. Tapi yang saya tahu dulu, orang nak bagi petua, kalau nak pilih pasangan hidup ke, kalau nak pilih pekerjaan ke, universiti mana nak pergi ke, istiqarah,
tulis siap-siap nama, letak bawah sajadah kan. Lepas sembahyang istiqarah tu. Habis sembahyang bagi salam, doa-doa sikit lebih kurang, buka sajadah, ambil nama tu. Yang tu pun problem juga di sudut itu. Ini yang saya rujuk guru-guru pakar mengatakan sepatutnya lepas kita istiqarah, leave it to God. Yang mana Allah kata betul, Allah akan mudahkan jalan ke arah itu. Bukan kita dah istiqarah betul dah, lepas tu kita pergi cabut pula petah. Maksudnya yang istiqarah mula-mula tu betul dah. Dia pergi cabut petah tu yang jadi masalah sikit. Tapi saya yakin tuan-tuan pun biasa buat benda macam tu zaman sekolah rendah, sekolah menengah dulu kan. Lepas tu baru kita tahu tak boleh bubuh atas bawah sejadah ni. Istiqarah sudahlah, Allah akan mudahkan jalan. Kalau mimpi macam mana lepas istiqarah? Mungkin mimpi petunjuk. Tapi kalau poin saya adalah kalau bubuh atas dia jadi cabut balik, dia jadi tirik nasib pula. Lepas tu dia mainlah petua-petua hikmat menahan orang mencuri. Bermula pada yang pertama pada menyatakan sakit kepala, petua sakit kepala. Yang ni bagi saya okey lah. Petua ni yang saya kata tadi tak ada masalah selagi dia tidak menyandarkan kepada mana-mana dalil yang boleh menyebabkan jatuh kepada hadis palsu dan sebagainya. Kalau dia bukan hadis, macam mana kita nak katakan dia memalsukan hadis kan? Selagi dia tidak meletakkan apa-apa. Habis tu dia sanad Al-Quran, dia suruh selawat. Selawat je lah. Kalau kita basuh berah pun selawat. Kita janganlah terlalu paranoid dengan apa-apa petua yang melibatkan bacaan-bacaan yang kita mengatakan nak dalil. Dia begini, dia perlukan dalil kalau orang itu meletakkan fadilat tertentu. Hang basuh berah, hang kena selawat 7 kali, nanti siapa yang makan akan pandai. Yang tu perlu dalil. Okay, kerana dia meletakkan fadilat khusus kepada amalan tertentu. Tetapi kalau dia kata ni Mina, hang basuh berah tu selawat lah 7 kali. Kenapa mak? Selawat bila? Selawat je lah. Okay. Masalah kita hari ni ialah kita terlalu paranoid dengan bab ini, menyebabkan kita menjadi terlalu rigid dan mengundang persengketaan. Bila ada 2-3 orang buat, kita akan kata mana dalil. Ada bab yang kita memang memerlukan kita untuk meminta pada dalil. Tapi ada bab yang yalah, tuan-tuan faham maksud saya. Risau juga ni saya hidup. Tu orang ni marah. Ikut sekolah. Tapi tuan-tuan faham maksud saya. Kalau dia meletakkan fadilat khusus, then we ask for dalil. Tapi kalau sekadar petua, okay, cara nak lebatkan rambut, hampir ambil daun muktan, tumbuk, sapu di kepala, sambil sapu tu baca qul Allah. Siapa baca qul Allah? Baca bila daripada tak baca apa? Baca lah. Kita kata, siapa baca qul Allah? Apa dalilnya? Oh, yang qul Allah minta dalil, yang daun muktan tak minta dalil. Itu jadi masalah. Okay? Jangan meletakkan fadilat tertentu. Bila kita meletakkan fadilat tertentu, di sana memerlukan dalil. Bab yang keempat pada menyatakan ubat mata. Kemudian apa lagi? Ubat mata. Kemudian bab yang keenam pada menyatakan ubat mata sakit. Pada menyatakan bab yang ke-8 pada menyatakan ubat apa ni? Alif yasin qaf. Isqa apa dia ni? Apalah. Bab yang ke-9 pada menyatakan ubat batuk. Ni. Maka ambil daun gelenggang, artinya daun sing-sing, dan seriat kot. Okey. Jadi contohlah panjanglah. Maknanya dia masuk bab petua. Ambil daun gelenggang lah apa dan sebagainya. Okey. Dan di sini kita punya pendirian, kalau dia sekadar memberikan petua, what was the problem? Nak faham. Tapi kalau siapa yang follow saya awal, dia faham Siapa yang baru masuk mungkin dia akan jadi siapa ustaz kata macam tu. Akan dengar pada awal. Bab pada menyatakan ubat gigi sakit pun ada. Okey. Ubat pitam, ubat sawan, semua dalam ni. Okey. Ubat kora, demam kora lah ni. Ubat sakit lagi berat, ubat sakit kuat lah. Ubat kebas dan nyilu. Okey. Ni ubat untuk menaikkan seri wajah perempuan. Bab
30 daripada menyatakan selusuh. Ada juga ayat selusuh yang orang tua buat tau. Bab 36 pada menyatakan berbaik seri perempuan, naik seri wajah perempuan. Kemudian bab 46 pada menyatakan berbaik-baik warna tubuh, nak bagi elok kulit badan, tak payah makan injek vitamin C, baca tajuk mulut. Kenapa? Taklah, biar. Saya takut nanti orang kata bela pula. Kalau orang dengar yang part ni saja, dia akan kata dia ni duk bela tajuk mulut ni. Tapi kalau orang dengar bab tadi saja, dia akan kata dia ni duk tiba tajuk mulut ni. Nampak problem dia. Jadi kena dengar semua. Lepas tu bab ini pada menyatakan ghalib dan maghlub, orang yang menang dan orang yang kalah ni. Tentang nak pergi berlawan, kita nak tahu kita kalah ke menang. Ada kira-kira dia tu yang Luhul Hayat dengan Luhul Mamat tadi. Kemudian buat benda saya nak kongsi last lah, pasal buat rumah. Kemudian ada unsur-unsur tanah. Nak buat satu-satu rumah, adalah orang-orang yang tertentu ni yang dipercayai ini kena pi pacak buluh, buat ayak dalam tu. Kemudian ada doa-doa dia, ada bacaan-bacaan ni dalam ni lah, dalam ni. Okey, saya tak ingat muka surat apa saya dah baca. Kemudian esok tu kena main balik. Kalau buluh tu jadi pendek ataupun ada ayak melimpah keluar daripada situ, okey, boleh buat rumah. Kalau tidak, jangan buat rumah, tanah itu sial. Dia ada perbincangan tentang tanah sial dan sebagainya. Kalau buat rumah, kalau selatan lagi tinggi pada utara, berkat. Tapi kalau di sudut petua memang okey. Mungkin kalau berlaku banjir, ayak akan senang keluar, kan? Kalau hujan lebat, ayak mungkin payah masuk dalam rumah di sudut petua. Tapi bila ada kepercayaan yang mengatakan sial dan sebagainya, itu yang. Tapi kita tak boleh tuduh juga. Mungkin sial di dalam zaman ini bukan bermaksud sial macam kita faham sekarang. Mungkin sial yang mereka maksudkan adalah banjir yang masuk, sial lah, kan? Mungkin dia masuk macam tu. Sebab tu dalam ruang lingkup apa pun, kita tak boleh datang pada era kemudian masuk ke orang zaman dulu dan kita terlibat kau-kau. Bukan cara kita. Pengistilahan itu. Sebab itu dia memerlukan perbincangan yang detail di sudut, bukan kata orang agama saja, kena duduk dengan orang sejarah dan kena duduk dengan orang bahasa. Baru kita boleh faham. Macam takrif bid'ah. Bid'ah ni yang dibincangkan, bid'ah pada era Hanabilah, bid'ah yang bagaimana? Merujuk kepada siapa? Okey. Kena faham istilah itu. Di dalam ilmu sirah kita sebut anachronism. Anachronism. Kadang-kadang kita memakai istilah itu pada zaman lain difaham macam lain, di zaman kita difaham macam zaman kita. Budak-budak kita bila sebut mak kau hijau, teriak beruling marah. Mai habaq kat orang tua, mak kau hijau. Okey lah, mak aku suka empat. Macam tu pula, kan? Jadi sebab tu pengistilahan ini, sebab tu saya sebut pada tadi, saya bukan jadi orang yang laisal anal hakim, lastul hakim. Saya bukan hakim nak tanah hukum. Tapi kalau jelas macam ramalan tadi, dah takkan kita nak bela lagi. Dah salah, kan? Tapi di sudut macam kata ada dalam ni, rumah kena buat depan rendah daripada belakang. Kalau buat depan tinggi, belakang rendah, selatan belakang rendah, sial. Sial itu kalau merujuk kepada kepercayaan seperti mana yang kita faham dalam konteks hari ini, iaitu kepercayaan karut, maka mungkin dia adalah karut, ramalan yang karut. Tapi kalau dia faham sial dalam era zaman menulis kitab itu, sial itu bermaksud banjir, bermaksud kalau ulat masuk susah keluar, ataupun macam itulah ayat. Kalau ayat masuk dalam rumah susah nak keluar sebab pintu depan tinggi pada belakang, maka sial. Karena begitu saya fikir itu petua yang tidak ada masalah. Sebab tu saya jawab awal tadi. Saya kata bila mana orang datang dan bertanya, lah ni saya tak mau tahu panjang-panjang. Jawab sudahlah, Dajjal Muluk ni betul ke salah? Kalau nak macam tu, saya bukan orangnya. Bukan begitu. Okay. Saya dah jelas tadi untuk orang yang setia daripada awal. Dia bukan hitam dan putih. Dia ada juga wafak. Wafak memang ada. Buat macam mana? Dan saya mengatakan pada awal, kita bukan nak membela dan ataupun nak menghentam, kita membedah. Kemudian ada satu yang menarik tu, dia Umar Rajah. Ada kosong berapa saya tak ingat. Dia Umar Rajah satu sebelah. Ya tu satu sebelah. Rajah ni dia buat macam dengan dam Jutaria tau. Macam dengan dam Jutaria tu. Lepas tu dia kata kena ambil satu tali, dekat tali tu letak bendul dan bagi pusing. Ting macam ni ya. Tu nampak? Lepas tu dekat mana bendul ni tunjuk, itu
You kalau nak buat rumah, kena letak tu atas. Lepas tu letak bendul tu. Bendul tu akan tunjuk ke arah mana. Ni macam juta riau ni. Saya telah belah ni. Betul. Nampak? So letak atas tanah, ambil bendul tu, bagi dia berjalan, dia nak pergi ke mana tu, itu akan jadi petanda dia. Okey. Saya baca sikit dalam kotak juta riau ni . Bab ini alamat akan hina tuan empunya rumah. Bab ini alamat akan keras hatinya tuan empunya rumah. Bab ini alamat akan beroleh pandai banyak padanya. Bab ini akan alamat beroleh apa ni? Dalwausin akan dosa. Tak faham dosa. Tak apa. Bab ini alamat kesalahan lagi penyakit padanya. Bab ini alamat akan beroleh penyakit padanya. Bab ini keras akan hatinya. Sahibul bait, tuan rumah akan jadi keras hati. Nampak? Jadi yang ni kita tak setuju yang ni. Bila letak bendui macam tu, dia nak tahu pergi belah mana. Jadi dia ni. Okey, jangan buat pintu arah sini. Kalau buat pintu arah sini, hati hang keras. Okay. Jangan buat pintu belah sini. Jadi macam tu. Nampak tak tuan-tuan? Kalau orang kata, tapi ustaz, ini khazanah yang hilang. Petua orang dulu dia begini. Khazanah yang hilang sebenarnya bukan khazanah itu. Khazanah yang hilang sebenarnya ialah khazanah. Saya bawa contoh. Imam Abu Bakar Ibn Zakaria Ar-Razi. Apa nama ni? Ar-Razi lahir 254 Hijrah. Satu orang pakar ataupun tabib ulum Islam, orang Parsi. Abu Bakar Ar-Razi tuan-tuan, bila mana khalifah di Baghdad panggil dia pergi ke Baghdad dan minta untuk dia telitikan beberapa tanah untuk dibuat hospital, mustashfa. Ada 4-5 tapak yang potensi untuk didirikan hospital. Maka khalifah minta Ar-Razi, seorang Abu Bakar Ar-Razi sebagai seorang doktor pakar ini untuk cuba pergi tengok tanah mana yang sesuai nak buat hospital. Maka Abu Bakar Ar-Razi tak buka tajul mulut. Dia memanglah tak ada lagi zaman tu. Saya faham ni, saya melawak. Tapi saya nak beritahu bukan begitu caranya. Jadi apa yang Abu Bakar Ar-Razi buat, dia bawa daging mentah. Tak silap saya ada 4 kot tempat yang potensi untuk dibawa hospital. Maka khalifah suruh pilih salah satu. Maka dia bawa 4 daging mentah, dia letak di setiap satu tempat itu. Maka selang beberapa hari dia datang semula dan dia tengok daging yang mana yang paling lambat busuk, yang less harm, yang paling kurang teruk, yang paling kurang binasa, maka tempat itulah dibina hospital. Kerana hujah dia humidity di kawasan itu kemas ataupun sesuai. Lembab sangat pun tidak, kering sangat pun tidak. Maka inilah khazanah yang hilang sebenarnya, iaitu para cendekiawan Islam yang bukan sekadar yang berikhtiar atas ilmu, kemudian bertawakal kepada Allah. Bukan main bendul. Itu yang kita salah faham. Menjadikan kita salah faham. Kita yang ni ada baca-baca semua ni, yang tu mana ada apa tak dagingnya. Tapi itu adalah ikhtiar dan sains dan ilmu yang datang daripada Allah. Okey. Jadi itu yang khazanah yang hilang sebenarnya adalah itu. Okey. Meskipun dia alim, dia juga orang pandai doktor, dia juga pandai agama, tapi yang dipilih adalah nak kaji daging dan sebagainya itu. Humidity tu Allah sayang koyok. Ini tajul dulu. Okey. Maka saya nak buka lagi 2-3 perbincangan tentang pendidikan ni sebagai masa yang berbaki ni, ada dalam 15 minit 20 minit ni. Saya nak bawa kepada tuan-tuan perbincangan tentang kitab ni semua. Tapi saya tak mau pergi semua. Dia terlalu banyak ni, sifat 20 semua ni. Tapi saya nak pilih satu je. Yang ni. Yang ni.
Yang ni. Kenapa saya nak bawa yang ni? Sebab dia membawa kepada kita satu jawapan. Kenapa orang-orang dulu-dulu ni meskipun tak berapa pandai, tetapi di sudut akhlaknya, di sudut moralnya, di sudut peradaban hidupnya kemas. Mungkin mereka tak semaju kita, tetapi di sudut moral terjaga, tak huru-hara seperti mana sekarang ni. Dan yang ada pada di tangan saya ini adalah Zadul kita mahu tengok yang kuat, Zadul Muta'ali, bekalan pelajar untuk pelajar sekolah rendah tahun 1958, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Tuan-tuan tengok bagaimana mereka memulakan pendidikan kepada budak-budak sekolah rendah ni zaman 1958. Ini tahun kelahiran ayah saya ni. Tuan-tuan tengok dia start macam mana, dan kita akan baca juga sikit satu dua. Saya cukup tertarik sebab dia mula muka surat pertama sekali. Saya tertarik bila mana kaedah para cendekiawan dulu, para guru-guru, alim ustaz dulu menyusun silibus mereka. Saya fikir kita perlu revise balik kita punya silibus. Hari ni kita bincang tentang akhlak, moral tak ada. Kemudian kerajaan buat pendidikan civic, tak tahulah jadi apa. Civic kalau peruntukan ni dia apa paling banyak, tapi dia nak bawa ke mana pun tak jumpa kan. Kita melahirkan cerdik pandai yang pandai tetapi tidak ada akhlak. Kita melahirkan orang yang mampu jadi menteri tetapi rasuah. Kita ada orang yang beragama tetapi dia ada kes di mahkamah dan sebagainya. Saya fikir benda ni kena balik kepada basic pendidikan peringkat sekolah rendah. Bagaimana saya melihat sistem pendidikan zaman itu dalam pendidikan agama mereka. Tuan-tuan tengok, saya nak buktikan dekat tuan-tuan. Saya bawa pada muka surat pertama tau. Saya tak pergi sampai habis, tapi saya nak pergi pada muka surat pertama dan kita akan tengok macam mana dia susun ni yang menyebabkan zaman mak ayah kita dulu walaupun tak pandai tetapi akhlak jaga, amanah. Okey. Tapi orang kata tapi menteri-menteri kan main pada zaman ni. Dia juga. Tak apa kita baca. Okey. Tapi ni sekolah agama rakyat. Kami pergi sekolah Arab. Okey. Tuan-tuan pun sekarang pergi kafar kan, tapi silibus dah berbeza. Saya baca lah. Di muka surat pertama, dia mula dengan hukum. Dia start dia buku hukum tu ni. Tuan-tuan tengok saya baca. Hukum ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu atau menidakkan akan dia daripadanya. Dia start dengan dia kata hukum ada 3. Pertama hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Kemas. Dia start dia main dengan hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Di situ pun tuan-tuan bila saya tengok saya tak kemas. Di sana dia membawa kepada orang untuk faham kita tak perlu persengketaan dan pertelingkahan. Ada bab dia haram di sudut hukum syarak tetapi dia harus di sudut hukum akal. Ada perkara yang mustahil hukum akal tetapi dia wajib di hukum syarak misalnya. Ada perkara yang wajib pada syarak tetapi mustahil pada adat. Contoh macam Nabi Ibrahim AS kena bakar dalam api. Dia di sisi syarak macam mana? Wajib kita percaya. Di sisi akal mustahil. Ataupun macam tu contohlah. Di sisi adat pula macam mana? Mustahil. Di sisi akal macam mana? Jadi tuan-tuan, bagaimana di peringkat muka surat pertama, baris yang awal sekali dia bahagikan itu dulu. Hukum akal ialah menetapkan suatu perkara kepada atau tetapi sesuatu perkara atau nafi akan dia daripada itu. Ada cerita hukum akal ialah menetapkan suatu perkara atau menafi di sudut akal. Lepas tu dia hurai pula hukum adat, bahagian-bahagian hukum adat. Pertama, menetapkan akan pertambahan atau ada suatu perkara dengan ada suatu perkara yang lain, seperti menetapkan ada dengan ada kenyang dengan adanya makan. Dia kata dia hukum adat macam ni. Ada 4 bahagian. Yang pertama ada kepada ada, iaitu dengan adanya kenyang bermaksud adanya makan. Itu di sudut hukum adat.
Kemudian menetapkan pertambatan tiada suatu perkara dengan tiada suatu perkara. Tak ada kepada tak ada kenyang bermaksud tak ada makan. Duk panjanglah tuan-tuan. Habis hukum adat dia masuk hukum-hukum wad'i. Dia susunan itu. Kemudian dia masuk kepada bab mukallaf. Habis dia cerita pasal hukum syara', hukum akal, hukum adat, kemudian dia pergi hukum wad'i. Okey. Kemudian dia pergi kepada mukallaf. Mukallaf orang yang memikul. Kallafa yukallifu taklifan, mukallafu. Mukallaf ini isim maf'ul ataupun di dalam kaedah fiqh kita sebut sebagai mahkum alaih. Itu orang yang terkena bebanan. Kita lah mukallaf, orang yang ada bebanan, bertaklif syarak. Bila dia dah clear yang tu, tentang adat, akal, adat semua tu, dia pergi kepada mukallaf. Dia ceritalah mukallaf itu macam mana. Orang yang bererti dengan hukum dan perintah-perintah agama Islam. Kemudian dia pergi kepada syarat dia adalah aqil, orang yang berakal, baligh, orang yang umur baligh. Kemudian sampai seruan Islam. Kemudian sempurna hawas, iaitu panca indera cukup. Lepas tu tuan-tuan, dia menarik. Pasal dalam zaman kita benda ni tak dibincang di peringkat awal dah jam 4 tuan-tuan. Habis dia bab yang tu, dia terus jump into ni. Macam mana buat? Ijtihad dan mujtahid. Ijtihada yajtahidu ijtihadan, mujtahidu mujtahadu. Ijtahid la tajtahid. Itu soraf dia, wazan dia. Dia terus pergi kepada bab ijtihad. Habis dia cerita ijtihad, dia masuk pula mujtahid ialah orang-orang yang sanggup dan layak menumpukan fikiran kepada nas-nas dan kaedah-kaedah agama serta memiliki jalan-jalan dengan teliti bagi memahamkan maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia contohlah siapa mujtahid. Lepas tu dia main kepada mujtahid yang dia akui. Dia cerita 4 orang imam. Habis. Lepas tu dia masuk bab tauhid. Dia susun tauhid cantik. Dia pergi rukun iman, percaya kepada Allah, dia hurai. Lepas tu dia masuk kepada sifat yang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. 1 sifat nafsiyah iaitu wujud. 5 sifat salbiyah iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah. 7 sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. 7 sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an. Dia masuk yang tu. Okay. Maknanya ini yang dikatakan kenal Allah, yang awwaluddin ma'rifatullah tu yang ni ya. Bila ada Allah dalam diri, lempaklah ke lautan manapun, insya-Allah dia survive. Orang yang sudah ada Allah beraja di dalam diri dia, lontarkan dia ke lautan, dia akan jadi pulau. Lontar dia ke daratan, dia akan menjadi kota. Hari ini problem bila mana orang tidak ada Tuhan beraja di dalam diri dia, maka dia mudah goyah. Bila anak-anak kita sambung belajar overseas, kita dah mula risau. Bila anak-anak kita pergi sekolah asrama, kita dah mula risau. Apa nak jadi kat dia ni? Macam mana ni? Tetapi orang dulu, anak-anak mereka berlayar jauh, internet tak ada, apa pun tak ada. Tetapi Alhamdulillah balik dengan selamat dan membawa ilmu dan membawa akhlak. Kenapa? Kerana Allah telah ada di dalam diri mereka. Sebab tu saya fikir mungkin dia datang daripada guru pondok dahulu, kaunuhu qadiran, kan, saya faham. Tetapi ialah kalau kita buka dalam kitab sifat 20, dia akan kata keadaannya sedia berada di dalam keadaan berkehendak, ya maka itu nanti dia main sifat istighna pula. Saya kata itu. Ya. Dan orang, saya faham yang menyebabkan mereka revise balik, mereka revise balik benda ni sebab alasan yang sama, berat. Tapi berat kita ringankan dia, bukan kita menukar dia. Lepas tu dia main sifat lawan bagi Allah. Kemudian ni yang menarik tu, dia boleh masuk tu bab istighna dengan iftiqar ni, bab kaya Allah ni. Yang istighna ni artinya kaya Allah daripada sekalian barang yang lain daripadanya, yakni tidak berkehendak ia kepada suatu, maka tidak berkehendak Allah kepada orang yang menjadikan dia dan tidak berkehendak ia kepada tempat berdiri bagi zatnya. Awal-awal ni, dalam bab awal bahasa muka surat awal ni, dia dah cerita istighna dah. Kita hari ni umur 32 pun tak tahu istighna tu apa. Itu yang kena jadi problem kat sini.
Jadi mulalah kita beranggapan lagu Tuhan perlukan kita. Kita berlagaknya kita ni macam Allah perlukan kita. Tapi untuk mereka ni dah jampat, daripada habaq dah istighna. Allah kaya, ghaniyun hamid. Istighna ni Allah kaya dan tak perlukan kita pun sebenarnya. Apa tak sayang? Apa tak mau semayang? Peduli apa? Hampa yang tangguh, Allah tak bagi apa? Maknanya pendidikan akidah itu di peringkat itu dah menceritakan tentang you need Allah. Allah doesn't need you. Kalau awak nak buat kempen mogok, hari ni kita angkat pelakat ramai-ramai, kita lawan Allah, turun ke dataran mereka. Allah tak heran, Allah kaya. Mungkin kita kena pendekatan yang macam tu. Tapi untuk maksudnya essence silibus ini bagi saya tak boleh buang. Dan sebenarnya tuan-tuan, dia ada kepelbagaian cara. Ni saya tunjukkan tuan-tuan. Dia ada kepelbagaian cara di dalam nak memberi kefahaman di sudut ma'rifatullah ini. Kalau kita collect ilmu-ilmu yang di pondok dan sebagainya. Saya bukan pelajar pondok, saya tak berkesempatan. Tapi bila kita menekuni guru, pernah tumpang 1-2 malam, dan kita melihat bagaimana mereka duduk dan belajar, dan kita merasakan banyak yang kita dapat belajar daripada mereka. Saya ada satu nazam Matan Qadirah Bahiyah, saya ambil ni, saya nak tunjukkan tuan-tuan. Matan Qadirah Bahiyah ni, nazam dia, bagaimana saya rasa benda ni kita boleh terap kat budak-budak. Dia nazam, tapi dalam dia saya bagi tuan-tuan dengar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka echo sikit bagi nampak sedap sikit. Tengok ni nazam Qadirah Bahiyah. Saya buka echo sikit pasal dia ilmu tauhid. Ilmu tauhid membincangkan tentang apa yang di dalam ni tadi ni. Apa yang dalam tadi ni, sifat wajib bagi Allah, apa nafsiyah, apa salbiyah, apa semua ni dia nazamkan. Okey, dia nazamkan. Tuan-tuan tengok bagaimana kalau saya kata benda ni sebenarnya relevan dengan zaman. Bagaimana mereka mengimprovisekan benda ni agar dia tak ketinggalan, agar orang tidak meninggalkan khazanah ini. Maka saya tengok, saya bagi echo sikit, nak bagi fake suara sikit. Dia bunyi macam ni. Yaqulur raji rahmatal qadiri ay ahmadul mashhurul bidardiri alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimul fardil ghaniyil majidi wa afdalus salatu wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihi athari la sayyama rafiquhu fil ghari wa hadhihi al-aqidatu saniyah samaituha al-qaridatal bahiyah laghifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Sedap? Bukan suara nazam ni. Dia cerita, dia kata ni penulis ini yang mengharapkan rahmat daripada Allah, namanya Ahmad tetapi lebih kenal dengan Ad-Dardiri. Ini permulaan cerita ni, cerita nazam ni. Kemudian dia kata apa? Dia sambung dengan selawat. Kemudian dia kata apa? Wa hadhihi aqidatu saniyah. Di dalam warqah ini ada akidah yang mulia. Samaituhal kharidatal bahiyah, yang aku namakan kharidatal bahiyah, latifatun saghiratun fil hajmi. Saiz dia kecil, dia ringkas, dia ringkas, dia kecil. Lakinnaha kabiratun fil ilmi, tetapi di sudut ilmu dia besar. Lepas tu dia ceritalah wa wajibu syar'an ala mukallafi ma'rifatullahil aliyyil fa'rifi ay ya'rifal wajibul wal muhala ma'a jaiz fi haqqihi ta'ala. Dia masuk dia kata yang wajib bagi syarak tu macam mana, hukum di sudut apa ni, hukum di sudut akal itu ada berapa. Okey, kemudian dia masuk kepada ni hukum adat ni dia kata ni pecah kepada 3 salisul aqsami. Okey. Tuan-tuan.
Cukup kemas. Kemudian dia masuk kepada bab ni saya nak share sikit, saya nak nazam sekali lagi sikit, saya nak bagi kuat ekor balik. Saya bagi maksud. Hudusuhu juduhul ba'dal adam wa dhidduhu huwal musamma bil qidam fa'lam bi anna wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi izahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدام بذات فعلا والباقى قيامه بنفسه نلت التوخ تخلف لغير وحدانية في ذات أو صفاته العلية والفعل فاعتسر ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذا كفر عند أهل ملة. Sambil kita duk nazam ni, ada contoh ni, hudusuhu wujuduhu ba'dal adam. Setiap yang baru itu wujudnya setelah Adam. Wadidduhu wal musamma bil qidam. Okey, yang asal itu, yang lawannya itu disebut qidam. Okey, fa'lam bi anna wasfa bil wujud, itu sifat bagi wujud, min wajibatil wahidil ma'bud, itu sifat wujud, itu sifat wajib bagi Allah. Izahirun bi anna kull asarin, dan sesuatu yang zahir itu biyahdi ila mu'asyirin fa'tabir. Ya, semua itu mai, semua yang bekas itu, yang baru itu, yang lahir itu, dia mesti mai daripada asal, dia ada asal dia. Okey. Kemudian wazid tu sama sifatan nafsiyah. Ini yang kami namakan sifat nafsiyah. Kemudian kami semua taliha khamsatun salbiyah. Kemudian kami akan bincangkan tentang 5 sifat salbiyah. Itu yang wahaya qidam biza, wahaya qidam bizati fa'la wal baqa. Qidam baqa qiyamuhu bi nafsihi takhalufu li ghairi wahdaniyah. Tuan-tuan rasa macam best tak benda ni sebenarnya? Kan? Saya pergi buat keluar Nazam Qadirah Bahiyah. Lepas tu tuan-tuan, zaman kita sekolah rendah, kalau siapa yang tahu 90-an sama dengan saya, kita sekolah rendah, petang-petang kita Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-muttakabirullah. Jangan kan? Sambung. Sekarang kita korang macam ini, kita korang jumpa lah. Ada di sebagian tempat dah melupuskannya. Dulu kita mesra dengan Asmaul Husna, sekarang tidak lagi. Ada kita. Lepas tu satu yang paling sesedih ini, yang paling momen yang paling kenangan sekali ni. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna. Yang tu tuan-tuan sekolah rendah, Allah, itu yang paling kita mau sekali. Pasal itu masanya nak balik lah. Kena nasyid ramai-ramai kan. Jadi bila benda itu satu-satu hilang, dia membawa pergi moral bersama, dia membawa pergi jati itu bersama. Lalu kita bertanya, kenapa generasi TikTok sekarang jadi begini? Mereka pandai, tetapi dia pun jadi begitu. Saya gusar dan saya khawatir masa depan anak-anak kita macam mana. Kita kena memikirkan masa depan anak-anak kita nanti bagaimana, adik-adik kita nanti. Saya bercakap sebab saya memang duduk di sekolah. Saya memang lapangan saya sekolah. Saya turun ke sekolah-sekolah rendah untuk berceramah dan sebagainya. Memang saya memerhatikan benda ni. Saya rasa macam saya sangat gusar. Bukan salah cikgu. Bukan salah cikgu. Jangan salah faham. Tapi tak tahulah. Mungkin kerana zaman ini terlalu laju dan pantas. Semua perkara perlu segera dan sebagainya. Tapi saya fikir dalam nak menyelesaikan masalah moral anak-anak, dia bermula pada sekolah rendah lagi. Dan moral tak perlu kita nak membasarkan duit ajak sampai sekolah menengah. Tak perlu sampai kata 5 masih lagi nak ada pendidikan civic. There is no point for that. Kalau dia dah start merapu, you ajak civic, you ajak moral di form 5,
Dia tasawurkan dia akan guna untuk lulus Faisal saja. Sebab tu kita ada budak-budak kita di kota-kota besar, anak-anak Melayu yang memang free hair, yang memang seksi, tapi SPM Pendidikan Islam dia membawa apa tu? Agama itu bukan membawa dia naik ke atas, tetapi agama itu membawa grade dia naik ke atas, itu saja. Kita dah tak melahirkan pemikir, kita hanya melahirkan penzikir. Tak lahirkan orang yang terfakir, kita cuma melahirkan orang yang mengingat. Telah habis generasi pemikir, sekarang kita berada pada generasi penzikir. Bagus ingat, tetapi ingat itu membawa kepada lupa, tetapi fikir membawa kepada perubahan. Niat untuk bercakap benda-benda fikiran, benda-benda yang mencetus anjakan, mencetus revolusi ataupun budaya akar fikir itu dah tak ada lagi. Sedangkan siapa kenal Syekh Hussein Alatas dan karya-karyanya? Yes, zaman kita umur dia betul, saya setuju lah, kita semua kenal. Ini maksud saya ni, bawah-bawah ni. Bukan kata bawah terlalu bawah sangat. Student university tu tak boleh cek. Kalau ada 4,000, mungkin 4 orang saja kenal. Kita telah membuang. Dulu ada pengetahuan pengajian Malaysia kan dulu. Lepas tu dia ada tata rakyat zaman itu. Bukan zaman saya, tapi zaman sebelum saya. Sekarang dia digantikan dengan civics, moral. Saya tak faham. Dia menjadikan generasi bawah kita ni, dia less matang. Tentu setuju tak saya? Kita ketika darjah 4 dengan kita melihat budak darjah 4 sekarang, dia sangat berbeza. Kita berhadapan dengan masalah ketidakmatangan sekarang. Kita khawatir tuan. Dan kita perlu memikirkan satu jalan. Apa yang kita nak kena buat nak memantangkan semua tu. Dia perlu mesra semua. Dia perlu mesra dengan pelajar yang sukakan ilmu, dan dia perlu mesra dengan pelajar yang tak sukakan ilmu. Kalau awak ada pelajar yang suka ponting, pergi main motor, awak kena bawa motor duduk dalam sekolah untuk dia rongkah oleh para pelajar tersebut. Biar dia rongkah motor. Awak tak boleh paksa dia belajar, dia tak minat. Dan dia memang suka motor. Yang penting dia ada knowledge untuk baca, mengira, menulis, then proceed lah dia punya skill. Kalau saya menteri pendidikan, saya nak buat macam tu lah. Yang penting 3 tu. Sebab tu sekarang ni saya tak faham keutamaan sekarang. Yang kita risau sekarang bukan Form 5. Bila main musim pandemik ini, PDPR, yang kita risau bukan Form 5. Form 5 awak nak berbalah dengan siapa? Awak takut ketinggalan. Awak ketinggalan daripada siapa? Kalau sekolah A takut ketinggalan, hang ketinggalan daripada siapa? Sekolah B pun tutup. Negeri A takut ketinggalan, negeri A dah ketinggalan daripada siapa? Negeri B pun tutup, negeri C pun tutup, negeri D pun tutup. Kita buat dia, orang muda kata. Maka isu besar dia bukan Form 5. SPM boleh rendahkan graf, soalan boleh rendahkan level dia. Nanti bila masuk universiti tak guna pun apa yang kita belajar kat SPM. Minta maaf kalau ada cikgu ni, saya bukan bermaksud nak merendahkan SPM, tapi saya nak bagi tahu, if you compare Form 5 dengan Standard 1 darjah 1, itu lebih crucial, itu lebih penting. Sebab di sanalah permulaan proses untuk dia mula mengenal, membaca, menulis, mengira. Itu sangat crucial. Sepatutnya yang kita kena bincang sekarang ni, yang kita kena perah otak ni, macam mana kita nak buat darjah 1 ni survive dan duduk dan boleh masuk cepat. Dan boleh kita buat face to face, ataupun kita kerahkan lebih ramai cikgu, seorang satu budak ke macam mana ke. Darjah 1. Saya bukan saya tak boleh darjah tingkatan lain, tapi saya khawatir bila kita duk berwacana habislah Form 5 tu ni SPM. Tak payah risau, sebab tidak ada yang ketinggalan. Semua satu Malaysia. Tidak ada sekolah akan ketinggalan daripada sekolah yang lain, sebab sekolah dia tutup, sekolah dia pun tutup. Tidak ada negeri lain yang ketinggalan, sebab negeri dia pun tutup, negeri dia pun tutup. Nanti kita buat dia, kita yang buat soalan dia, kita yang write graph dia, dan kita yang akan menentukan pelajar kita ke mana-mana. Dan kita juga faham berlaku COVID pada sekian tahun. Itu tidak ada masalah bagi saya. Sebab tanya budak-budak yang masuk universiti, dia meninggalkan semua yang belajar kat Form 5 dulu, dia tak guna pun. Dan kita yang duk belajar dulu masa SPM, kita belajar lah malam periksa baru baca buku. Mana belajar pun kan? Jadi sama ya. Okay? Bukan saya nak katakan Form 5 tak payah belajar. Bermaksud darjah 1 lagi utama ni.
Yang kita kena fokus lebih ni. Yang kita duk risau macam mana SPM. Ni, ada satu ni yang tak boleh baca. Dia baru nak start possess those knowledge tau, those skill. Skill nak membaca. Ali ada kuda Ali patah kaki. Ada kan? Bacalah sayang 1 dan 2. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.